Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi tengah hari 3 November 2020 bersama saya Lia Amira Anarigos. Tumpuan berita hari ini, seramai 206 orang penduduk dari Kampung Rantau Panjang telah menerima surat hak milik tanah mereka. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, pemberian surat hak milik tanah itu membuktikan kerajaan Sarawak komited dalam menjaga dan mempertahankan hak rakyat ke atas tanah hak adat Bumiputera NCR. Untuk melaksanakan banyak kerja. Yang utamanya yang dekat di hati kita, rakyat pada keseluruhannya, ialah mengenai dengan tanah adat Bumiputera. Dan kita mahu ianya disukat supaya surat hak milik dapat diberikan. Dan bukan saja kita mengiktiraf, malahan kita membantu untuk menyukatnya. Beliau berkata demikian semasa berucap di majlis penyerahan surat hak milik tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri bagi Kampung Rantau Panjang di Kuching pada Isnin. Pemberian surat hak milik tanah NCR telah mula dilaksanakan oleh Kerajaan Sarawak sejak tahun 1960-an lagi menerusi operasi penyelesaian pengukuran bahagian 3 Kanun Tanah Negeri dan sebagainya. Sementara itu, bagi Ketua Kaum Kampung Rantau Panjang Latif Seman, kesabaran menantikan surat hak milik tanah selama ini bukanlah satu yang sia-sia kerana mereka tahu Kerajaan Sarawak akan memprosesnya. Walau bagaimanapun, surat hak milik ini memang dapat dikeluarkan karena keprihatinan kerajaan, dia memang nak membantu rakyat. Maka inilah kita tahu bahawa surat hak milik ini memang dikeluarkan untuk rakyat. Begitu juga salah seorang penduduk Kampung Rantau Panjang, Azira Azwani Latif, ketika ditemui melahirkan rasa gembira dan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak. Kami orang rasa gembira lah sebab dah lama menunggu surat hak milik tanah tu sahlah di tanah tu jadi milik orang. Jadi terima kasih kepada kerajaan negeri sebab mengeluarkan surat hak milik itu secara sah lah untuk kami orang. Jadi kami orang rasa macam bersyukur gila-gila. Dah lama nunggu. Beralih ke berita seterusnya, peranan yang dilaksanakan Jabatan Penerangan dalam mempromosikan norma baharu dan langkah-langkah pengawalan COVID-19 di kalangan masyarakat awam sangat dihargai. Menteri Muda Pemodenan, Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, penganjuran program pembudayaan norma baharu putuskan rantaian COVID-19 diharap dapat memahami langkah-langkah yang diambil kerajaan dalam menangani pandemik COVID-19 ini. Selagi belum ada vaksin, selagi itulah kita belum merasa selamat. Kita mesti bersedia untuk menerima kedatangan anggota baru dalam masyarakat kita, iaitu COVID-19. Ya, bila ia ada, ia akan sentiasa wujud selama-lamanya. Macam denggi, malaria, TB, ada. Kuman-kuman lain ada. Banyak ni, dah nampak. Susah melawan orang yang dah nampak ni. Ini yang terbaru, COVID. Berikut menurut beliau semasa berucap di program tersebut anjuran Jabatan Penerangan Daerah Limbang di Dewan Kampung Pabahanan baru-baru ini. Seramai 52 orang ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK dari kawasan Dun Bukit Kota hadir dengan mengamalkan norma baharu. Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota menambah, kempen pembudayaan yang diadakan itu adalah susulan daripada pelancaran yang telah dirasmikan Perdana Menteri di Kompleks Sukan Pagoh Johor pada 8 Ogos lalu. Jadi selagi belum ada vaksin, selagi itu kita mesti mengamalkan budaya baru ni, membudayakan norma baharu ni, yang mana kempen ini dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 8 Ogos 2020 di Kompleks Sukan Pagoh Johor. Dan seterusnya dilancarkan di seluruh negara lah melalui Jabatan Penerangan. Dan akhirnya bagi kita di Limbang dipilih Kampung Pabahanan untuk program Aid Community.
Berikut pula, pengenalan rancangan pelancongan maya di Radio Televisyen Malaysia RTM dijangka akan menarik lebih ramai pelancong datang ke Sarawak selepas berakhirnya pandemik COVID-19. Menteri Muda Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Rozi Yunus berkata, menerusi platform pelancongan maya tersebut, RTM akan menayangkan keindahan dan keunikan tempat pelancongan menarik di Sarawak termasuk budaya etniknya. Dalam keadaan COVID, mungkin kita tidak dapat hadir secara fizikalnya, tapi melalui tayangan, melalui hebahan, pelancong-pelancong luar yang tidak berkesempatan datang dapat menikmati keindahan dan keunikan khususnya negeri kita Sarawak atau negeri penyalam yang kita cintai. Jadi pihak RTM telah menyediakan platform pelancongan maya, juga satu pencapaian dan tahniah sekali. Berikut katanya semasa berucap mewakili Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan merasmikan Juh Berambih RTM yang diadakan di Koko Cabana Miri pada Ahad. Menariknya di majlis itu telah diadakan pertandingan dekorasi kek, rakaman jiran sekampung, program dan rakaman Juh Bermukun di Bekenu. Selanjutnya, penduduk di Rumah Panjang diseru untuk mengubah kaedah pertanian konvensional kepada pertanian moden dan komersial. Adun Katibas Datuk Seri Ambrose Blikau Enturan berkata, mereka tidak perlu malu untuk mendapatkan bimbingan khususnya daripada Jabatan Pertanian dan agensi berkaitan sekiranya berdepan dengan masalah dalam pertanian. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan Majlis Penutupan Agriculture Community Outreach Program Agricop peringkat daerah Song di Rumah Naubat Nanga Sesawa Batang Rejang pada Isnin. Program tersebut melibatkan 107 peserta dengan pengisian perkongsian ilmu pertanian. Datuk Seri Ambrose menambah kawasan Katibas mempunyai tanah yang luas dan perlu dimanfaatkan penduduk setempat. Dalam pada itu, beliau berharap program yang dianjurkan itu dapat menambah pengetahuan para peserta untuk meningkatkan mutu pertanian yang diusahakan masing-masing. Seterusnya mengenai penduduk kampung Haji Baki yang terjejas susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD merakamkan perhargaan kepada kerajaan dan pelbagai pihak lain yang menyalurkan bantuan makanan serta keperluan harian bagi meringankan beban mereka. Penghulu Sabtuyah Yusof berkata beliau mewakili warga kampung Haji Baki mengucapkan terima kasih kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak serta petugas Barisan Hadapan yang bertungkus lumus memutuskan penularan COVID-19 di kawasan PKPD berkenaan. Menurutnya, tidak lupa juga penghargaan kepada semua penderma dan penyumbang yang prihatin dengan kekangan yang dihadapi mereka. Alhamdulillah, PKPD itu kami Haji Baki telah banyak menerima bantuan terutama sekali dari Kerajaan Negeri Sarawak dan Tabung Baitul Mal dan YB Law telah datang membawa bantuan. NGO lain juga ada juga yang datang membawa bantuan. Terima kasih kepada Datuk Amar dan Douglas Unggah yang telah datang ke sini pada hari pertama PKPD itu hari untuk meninjau keadaan di sini. Dan Puan Residen, Puan DO dan yang lain-lain lagi yang telah memberi sokongan dan semangat untuk kami semua. Bercakap ketika ditemui UKAS di Pusat Kawalan PKPD di Masjid Darul Ehsan Kampung Haji Baki pada Isnin, Sabtuyah memberitahu petugas hadapan juga tidak ketinggalan membantu dalam penghantaran makanan dari rumah ke rumah. Apabila bantuan datang, agihan makanan kami serahkan kepada 3 KK dan saya mengurus di perumahan. KK masing-masing yang lebih arif lagi tentang orang dalam kawasan masing-masing. Sebab Haji Baki dibagi kepada 3 blok sebabnya terlalu besar. KKA Tuan Haji Bujang, KKB Tuan Haji Basli, KKC Cik Rosli, KK Rosli. Mereka telah mengagihkan dengan bantuan ATM, bomba dan polis. Alhamdulillah, memang agihan kami buat 1 hari sampai ke malam. Sementara itu, tinjauan yang dilakukan mendapati ada antara petugas Barisan Hadapan yang bertugas jekal menjaga sekatan jalan raya, membuat pemeriksaan terhadap individu bawah pemantauan dan melakukan proses sanitasi. Malah ada di kalangan petugas Barisan Hadapan yang turut membantu mengagihkan bantuan makanan kepada penduduk kampung dari rumah ke rumah. PKPD mula dikuatkuasakan di Kampung Haji Baki pada 28 Oktober sehingga 10 November ini.
Sekian edisi petang bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada edisi malam. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak di Facebook, Instagram, Twitter, aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.